Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Tuan Haji Abu Bakar bin Husin, Ahli Majlis MBI, merangkap pengerusi Jawatankuasa Agama Islam MBI. Yang berbahagia Tuan Ahmad Munir bin Ishak, Setiausaha Bandaraya. Seterusnya, hadirin yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera. Terlebih dahulu saya bagi pihak Majlis Bandaraya Ipoh, khususnya bagi pihak penganjur iaitu TV Majlis Bandaraya Ipoh, ingin mengalu-alukan dan juga mengucapkan selamat datang kepada Yang Bahagia Datuk Ustaz Kazim Elias yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini dalam slot agama motivasi ini pagi, pada pagi yang mulia ini. Jadi untuk makluman, kehadiran pada hari ini terdiri daripada 70 anggota MBI yang dipilih ya untuk bersama-sama mengikuti program motivasi ini pagi, yang akan disiarkan secara langsung di dalam Facebook dan juga YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Dan kepada mereka yang tidak dapat hadir juga boleh mengikuti ya di Facebook dan juga YouTube MBI. Jadi untuk pengetahuan semua, program kita pada pagi ini dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertamanya ada sesi ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan seterusnya kita akan buka lah sesi untuk hadirin dan juga hadirat untuk menanyakan soalan. InsyaAllah kita jangkakan kita nak buka kepada 5 soalan ya. Jadi kalau ada yang nak menanyakan tu boleh siap-siapkanlah apa yang nak ditanya, nanti kita buka nanti ya. Jadi saya rasa saya pun tak nak membuang masa lagi. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan bagi Datuk Ustaz Kazim Elias untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Sesungguhnya Rejab bulan Allah dan Syakban itu bulanku, manakala Ramadan itu bulan umatku. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Terima kasih pada tuan moderator yang saya muliakan, Al-Fadil Ustaz Abu Bakar Husin, yang saya hormati, yang berbahagia tuan Setiausaha Bandaraya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Rejab, dalam bulan Syakban, dalam bulan Ramadan ni banyak kisah, banyak peristiwa besar yang berlaku ke atas umat Islam, sejarah kita. Kalau kita lihat dalam bulan Rejab, peristiwa yang besar berlaku ialah Isra' dan Mi'raj, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' ayat 1, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah yang sama pada ayat yang ke-60, cerita tentang Isra' disebut dalam ayat pertama, cerita tentang Mi'raj disebut pada ayat yang ke-60. Maka disebut sebagai Isra' wal Mi'raj. Cuma sejak menjak 2-3 menjak ni, ada gerakan yang dibuat untuk tidak menerima apa-apa yang disebutkan baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, jika perkara itu mereka fikirkan tidak mencapai akal fikiran manusia. Ini dah ada gerakan. Sebab tu kita kena berhati-hati. Dan kita juga kena lawan pahaman-pahaman sesat macam ni lagi kerap. Kalau kita duk biar aja mereka bercakap dalam laman sosial, buat Facebook khas untuk menolak
hukum menolak ayat-ayat Al-Quran, ini satu benda yang sangat berbahaya. Hari ni gerakan murtad boleh buat. Sampai Facebook punya geng. Geng Facebook ni bukan setakat buat Facebook masak apa hari ni. Dia tambah pula maki apa hari ni, riak apa hari ni. Ramai pula followers. Dan kita ada Facebook yang kita baca hari tu, golongan murtad yang mencari jalan, mencari dalil Islam ni tak relevan. Termasuklah yang kita bincang pagi ni, iaitu adanya gerakan yang tidak mempercayai sesuatu perkara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis, yang kata mereka tak capai pada akal. Salah satunya ialah Isra' dan Mi'raj. Dia kata mana mungkin manusia boleh naik ke langit, mana mungkin manusia boleh sampai ke langit. Kapal angkasa tak ada, baju angkasa tak ada, apa tak ada, tiba-tiba boleh naik dan turun pada malam yang sama. Ini benda yang bagi mereka tak tercapai pada akal. Tuan-tuan yang saya hormati, senang je kita jawab. Penciptaan kita pun tak tercapai pada akal. Ni kejadian manusia ni, ada ke tercapai pada akal? Manusia tu jadi daripada min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basirah. Jadi daripada air benih yang terpancar. Manusia ni jadi daripada air. Ambil air ni jadi manusia. Itu pun tak tercapai pada akal. Kenapa dia tak tolak pula kejadian manusia? Dia tu pun jadi benda pelik. Wa fi anfusikum, pada diri kamu pun ada tanda kekuasaan Allah. Tapi dia tak nampak tanda kekuasaan Allah pada diri dia. Daripada air boleh jadi darah, daripada air boleh jadi tulang, daripada air boleh jadi suara, daripada air boleh jadi jantung, buah pinggang, daripada air boleh jadi rambut, kuku. Dari mana datang? Kalau tak nak siasat daripada mana datang, siasat kuku sudah. Daripada mana datangnya kuku kita ni? Potong panjang, potong panjang, potong panjang. Dia terbit dari mana? Kuku ni keluar daripada mana? Adakah keluar daripada kulit jari kita? Adakah keluar daripada tulang jari kita? Kerat potong tengok. Mai kok mana rambut kita panjang, kuku kita panjang. Itu pun benda pelik. Yang tu dia tak tolak pula. Ada yang kata, adakah Nabi Muhammad tu naik ke langit? Adakah Nabi Muhammad tu naik ke langit? Kenapa? Pelik ke? Taklah pelik. Tapi adakah naik ke langit? Pelik ke? Pelik lah. Lah. Adakah Nabi Muhammad naik ke langit? Oh, banyak lah. Sekarang kita buang perkataan tu. Ada buang, ke buang, Nabi buang, Muhammad buang, naik buang, ke buang. Last sekali tinggal langit je. Kalau kamu rasa Nabi Muhammad naik ke langit tu satu benda yang tak munasabah, cuba kamu tengok tang langit saja. Buang ayat yang panjang tadi, cuba kamu kaji langit. Tak nampak tanda kebesaran Tuhan pada langit. Allah kata dalam Quran, langit tu bighairi imad, tidak ada tiang. Bighairi tak ada. Imad tiang. Bayangkan dia tegak, tak ada tiang. Yang tu lagi pelik. Tak reban pula tu, kata orang Kedah, tak runtuh. Kita takkan dengar kisah langit runtuh dalam berita, dalam radio, dalam TV, DBI, lagi tak keluar. Sekeping langit dilaporkan jatuh di Kampung Manjui pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 10 pagi. Ketiga warga Manjui sibuk membeli belah di Maidin. Ada tak berita tu tuan-tuan? Tobat lahum tak ada. Dah lah tak ada tiang, tak runtuh pula. Dah lah tak runtuh, tak ada tepi pula. Yang tu lagi pelik. Tak bertepi pula. Kalau ada orang yang jumpa tepi langit dalam dunia ni,
3 orang ya yang pernah jumpa tepi langit. Sani, Sudin, Usuk. Depa pernah jumpa kaki langit. Tanya depa, macam mana rupa kaki langit? Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi? Tanya ke Pratasa, depa ya tahu macam mana rupa kaki langit. Tak ada siapa jumpa. Yang tu lagi hebat. Tengok bulan bintang segalanya duduk di langit, hebat. Tiba-tiba kamu pelik, Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad naik ke langit. Apa yang peliknya? Bukan Nabi berjalan, dia dibawa berjalan. Saya ni lepas ni nak pergi Melaka. Nak pergi Melaka ni, ada ceramah di Merlimau Melaka. Malam saya pergi balik. Ceramah lepas maghrib balik. InsyaAllah pukul 3 pagi sampai kot. Jadi kalau orang tanya, ustaz dari mana? Melaka. Bila gerak? Lepas ceramah di di BI, saya pergi Melaka. Bila balik Ipoh? Pukul 3 pagi sampai. Merapu ustaz. Adakah pergi Melaka, pergi siang, balik malam, merapu ustaz. Tak sampai apa? Saya bukannya berjalan kaki, saya naik kereta. Lain kalau saya jalan kaki, lusa sampai. Ni naik kereta, vampire, masalah. Dia terbang kereta tu, Pontianak, masalah. Tak jadi heran apa. Kan kita berjalan kaki, dibawa berjalan. Bayangkan kalau kita lebih kecil. Apa dia yang lebih kecil pada manusia? Semut. Semut tu halus kalau dia berjalan pergi Melaka, Tobat Lahum tak sampai. Tapi kalau dia dibawa naik kereta, semut tu dibawa naik kereta, buh dalam kereta kita tak dekat cermin, bawa kita pun. Semut duk tumpang. Pergi KL, jalan KLCC, jalan Zoo, jalan rata-rata, balik Ipoh. Semut pun turun sekali. Masuk dalam sarang semut. Isteri semut tanya, pergi mana? Tak cerita ke orang. PKL. Bila? Pagi tadi. Nanti balik? Ni baru balik. Merapu orang tua ni. Minum ketum bah. Dah Aku kata kopi pagi tadi, balik sekarang. Kalau betul abang pergi, abang tengok apa kat KL? KLCC. Lagi aku melawat zoo, tengok orang hutan. Lagi abang pergi mana lagi? Aku pergi makan nasi Arab dekat Jalan Ampang. Cuba cerita tengok KLCC tu lagu mana? Dia kata macam jagung, tak 2 ketil. Adakah kita rasa pelik, semut pergi balik? Tak rasa pelik, pasal apa? Pasal dia bukan berjalan, dia dibawa naik kereta berjalan. Memang sampai lah. Nabi Muhammad bukan terbang pergi naik ke langit. Dia dibawa dengan buraq, dipimpin oleh malaikat Jibril. Apa masalah? Jadi ini kadang-kadang tuan-tuan manusia, dia duduk fikir dia mengatasi keupayaan Tuhan, menguatasi kekuasaan Tuhan, sampai dia tak boleh nak fikir satu benda yang luar daripada kebiasaan. Dia lupa yang luar daripada kebiasaan itu nama dia mukjizat. Itulah nama dia. Kalau orang tanya pada kita, apa dia mukjizat? Benda yang mencanggah daripada adat. Benda yang luar daripada adat. Adat tu apa? Adat tu kebiasaan. Adat ni bukan maknanya adat pepatih, adat meminang. Tu adat lain. Adat ni maknanya kebiasaan. Kebiasaan tu macam tu lah. Tapi hari itu luar biasa sikit. Maka luar biasa itu ada banyak benda. Ada banyak benda. Kebiasaan dia macam ni. Tapi kalau dah luar biasa, ada 5 benda yang luar biasa. Pertama, benda yang luar biasa namanya irhas. Luar biasa. Apa dia irhas? Nabi Isa bercakap dalam buaian. Waktu lahir-lahir, orang tanya kat mak dia, siapa pak budak ni? Mak dia kata, pergi tanya dia.
Aku malas nak jawab, lagi aku jawab apa akan percaya. Tanya ke anak aku dalam buayan tu. Ada ke nak tanya budak ni? Mak dia kata, tanyalah. Kalau aku cakap apa akan percaya. Tanya kat dia, hei budak, siapa bapa kamu? Nabi Isa jawab, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Maka dia berkata-kata kepada manusia masih dalam buayan lagi. Pelik tak? Budak kecil bercakap baru beranak? Pelik. Menyalahi adat tak? Adat disalahi. Maka nama dia apa? Irhas. Dia berlaku kepada bakal-bakal Nabi, bakal-bakal Rasul. Waktu belum dilantik menjadi Rasul, maka perkara yang pelik tadi dipanggil sebagai irhas. Nabi Muhammad berjalan tengah panah tu, payung. Payung dia apa? Awan. Awan duk tutup. Belum jadi Nabi lagi. Itu nama dia irhas. Nabi Muhammad dibelah dada dia di kampung Bani Sa'dah. Datang malaikat belah dada dia. Budak-budak duk tengok apa hal Nabi, apa hal Muhammad ni. Benda hidup jalan elok balik. Itu nama dia menyalahi adat. Nabi Muhammad waktu itu dia dapat irhas. Sebagai tanda bakal Nabi. Jadi kalau tuan-tuan di sini siapa yang mendakwa Nabi, cuba tanya dia, irhas kamu apa? Apa dia irhas kamu? Pergi tanya Ayah Pin bin Ayah Pan. Di Selangor tu ada orang yang mengaku jadi Nabi. Nama apa? Lupa. Nabi Melayu. Tanya dekat dia, waktu kecil lu ada tak benda pelik jadi kat kamu? Tak ada. Kalau tak ada, duduk diam. Yang kedua, benda pelik yang menyalahi adat, namanya mukjizat. Mana ada orang pergi ambil kayu, pergi pukul laut, terbelah laut. Tapi Nabi Musa buat. Nabi Musa ambil tongkat, faqul nadrib bi'asakal bah. Dipukulnya laut, terbelah laut. Nabi Musa dan umat dia lalu. Itu pelik tu. Pak siapa pelik? Tu heran. Nama dia mukjizat. Allah buat. Apa yang pelik? Allah bagi. Jangan abang-abang pula pergi cari tongkat tu. Pergi buat misi mencari tongkat. Buat apa tongkat tu kat nak? Dah senang pergi Langkawi. Agak-agak bot tak ada, pukul laut. Naik motor pas ke Langkawi. Naik tengah-tengah laut. Tak usah duk buat. Pak siapa duk buat? Tak jadi apa kalau dapat tongkat tu? Pak siapa tak jadi apa? Pak saya kat nak bukan Nabi. Nabi ada mukjizat, kat nak tak ada apa. Tak kalau dapat ustaz, tak ada apa. Tonglak jadi ular. Kita dapat tak jadi apa sebab kita bukan Nabi. Dia Nabi Musa, Allah bagi kat dia sebagai tanda yang dia tu Nabi. Nabi Muhammad dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ni bulan Rejab. Naik bulan Syaban, naik bulan Ramadan. 3 bulan panjang. Pi bulan Rejab, balik ke Madinah bulan Syaban, bulan Ramadan. Punya panjangnya perang Tabuk. Jarak jauh berjalan kaki Nabi nak pi perang tu 700 km. Kita jangan kata 700 km, 7 tingkat pun tak naik tingkat atas. Tak dengar ceramah, malas, tak larat naik tangga. Belum perang. Perang 700 km. Nabi dan sahabat dia 30,000 orang nak pergi perang lawan Rom. 20 hari berjalan kaki pergi, sebulan balik. Itu dalam peperangan Tabuk. Panah, lalu padang pasir, air tak ada, hujan tak turun. Nabi ni depa tangan ni, air keluar dari celah jari ni. Sahabat-sahabat duk minum. Ini nama dia mukjizat. Tuan-tuan sekali lagi depa tengok keluar apa? Tobat lahum tak keluar. Pasal kita bukan Nabi. Itu nama dia mukjizat. Termasuklah mukjizat tadi benda pelik. Nabi Muhammad naik ke langit Sidratul Muntaha, turun ke dunia dalam malam yang sama. Selepas daripada Isra' dari Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Ini benda pelik. Yang ketiga, benda pelik yang ketiga apa dia? Benda pelik yang ketiga kita sebut sebagai karamah. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada kekasih-kekasih Allah, pada wali-wali Allah. Karamah.
Suruh dia doa, doa dia mustajab. Tok guru mana tahu, alim punya orang ni. Anak kita 4 tahun tak boleh bercakap. Umur 4 tahun nak masuk 5 tahun dah. Tak boleh duk cakap. Duk ni apa hai cucu aku ni. Jumpa pakar kanak-kanak. Dengan kanak-kanak punya pakar pun tak boleh bercakap. Duk nak bagi budak tu cakap. Dia pun tak boleh cakap. Dia pun tak boleh cakap lah. Pakar. Bawa pergi jumpa satu tok guru. Tok guru kata buka mulut. Kita opah dia, kita pun buka mulut. Tok guru baca doa. Tui, dia ludah dalam mulut budak. Balik. Malam tu dengan izin Allah bercakap. Tu nama dia karamah. Boleh cakap budak. Abang-abang cuba ludah mulut cucu. 4 tahun tak boleh bercakap. Mai abang ludah. Tui, dua-dua beranak masuk uat ICU. Keracunan virus. Tuan-tuan, ni yang kata karamah. Tuan-tuan ingat dulu di Malinawa zaman Jepun. Saya pergi Malinawa, saya duduk tualang sekah lama. Bahasa tualang sekah lain sikit. Bahasa mana? Nak ke mana? Paklah. Nak ke Kedah tadi. Dia bukan Kedai. Kedah. Nak ke mana? Nak ke mana? Kedah tadi. Oh, naik apa? Naik bah. Itu bahasa dia. Di tualang sekah tu punya banyak surau dalam dia. Surau besar ada, surau kecil ada, Raja Lob ada, Raja ni ada. Saya nyembah dengan orang tua-tua di studio Ustaz, kampung Kemal tak ada. Kampung kita orang tak ada Jepun datang. Oh gitu. Masa arwah ada, Jepun datang, Jepun berenang Ustaz. Jepun berenang dekat luar. Kami tengok daripada luar, tengok dia duduk berenang atas darat. Sebab bagi Jepun, dia orang berenang di laut, di sungai. Kami tengok apa puak-puak ni duduk berenang atas darat ni. Pak saya apa? Karamah. Tok guru tadi duduk doa selamatkan kampung kami. Puak-puak tu duduk berenang, tak jumpa-jumpa. Tu nama dia apa? Karamah. Macam yang berlaku di Kelantan, Tokeh kedai runcit. Dia pergi Terengganu 3-4 hari, kedai dia tutup. Datang pencuri masuk dalam kedai, tak jumpa pintu nak keluar. Duk menung dalam kedai tu. Bila lah nak balik Tokeh kedai ni, tutup segala ni, tak nampak pintu tingkap. Tu nama dia karamah. Allah bagi pada orang baik, Allah bagi pada orang alim yang beramal. Yang keempat, nama dia ma'unah. Ma'unah ni bukan yang rompak senjata dekat sauk tu. Tu kumpulan ma'unah. Ni mana dia? Ma'unah, pertolongan Tuhan. Benda pelik yang berlaku sebab Tuhan tolong. Kepada siapa? Siapa-siapa pun boleh Tuhan tolong. Orang kafir ke, orang Islam ke, Allah tolong dia. Jatuh tingkat 8, hidup. Jatuh tingkat 8 tu, debuk jatuh. Kita tengok dia. Kamu dari mana? Tingkat 8. Kamu jatuh ke? Tergelincir. Patah pun tidak, apa pun tidak. Itu nama dia ma'unah. Jangan cakap pula, mukjizat kamu ni. Pula otak kamu mukjizat. Masa bila dia Nabi? Dia ma'unah. Maknanya sekali tu je jatuh, tak mati. Jangan pula dia kata, aku kalau tingkat berapa pun tak mati. Buat besok pula. Bomba datang ambil tuan-tuan ni. Dia sekali saja. Macam kes tsunami hari tu. Ada budak tsunami tu bernama dia budak tilam. Bila tsunami datang, dia duduk atas tilam. Tilam tu lah yang dia duduk bawa naik tengah laut. Tak mati-mati budak tu. Dipanggil budak tilam. Itu nama dia apa? Ma'unah. Akak-akak ni, aksiden kereta. Hancur. Tapi akak selamat. Depan, kita hentam lori. Lori belakang hentam kita pula. Jadi sandwich kita ni. Orang lalu, oi, mati ke? Mati ke? Bomba buka-buka, hidup. Duk main handphone. Lah. Duk hantar telegram. Duk main handphone. Tengah terkepit dia. Duk cerita lagi tu. Orang kita ni pelik. Orang terbakar pun dia rakam. Sekarang ada orang terbakar. Dia boleh cerita. Bukan nak selamat orang tu.
Apa-apa yang berlaku pada zaman sekarang ni, di handphone dia rakam lah. Mati ke, lemah ke. Tengah duk lemah tu, tolong. Jap. Bahaya zaman sekarang ni tuan-tuan. Dia rakam dulu, lepas tu baru dia fikirkan. Dan matilah kita pun. Itu nama dia apa? Nama dia Ma'unah. Yang kelima, benda pelik yang kelimanya, nama dia apa? Nama dia sihir. Sihir yang dipelajari. Sihir ni benda pelik yang dipelajari. Macam mana aku nak buat supaya orang ni meniaga dia lingkup? Itu yang buang air kencing depan kedai dia. Bila buang air kencing, orang tak nampak kedai dia. Tuan-tuan duk tengok dalam YouTube, orang duk berak depan kedai. Yang berak tu perempuan, lepas berak jalan. Ini sihir. Sihir ni kadang-kadang dia boleh buat benda yang bukan-bukan. Hak sihat jadi sakit. Yang sakit jadi sihat. Tak faham Ustaz? Yalah, yang sakit jadi sihat dengan sihir. Padahal bukan sihat. Dulu saya pernah jumpa ada satu bomoh. Dia ada mangkuk, dia ada air. Datang jumpa dia. Rumah saya kena pecah masuk. Boleh tak tengok siapa yang curi pecah masuk? Dia jampi. Saya duk tengok. Saya ni suka. Bukan suka dia. Saya suka tengok benda pelik-pelik. Saya pergi cari. Orang bagi tahu. Saya nak tengok. Tak mana pelik dia. Dia ambil kertas A4. Dia rendam dalam mangkuk. Dia tarik awak keluar. Ada gambar orang. Dia kata yang ni yang curi. Polis letak jawatan. Agak-agak tahu siapa kisah dia. Hampir jumpa bomoh. Satu kes. Ada satu budak universiti. 4 orang. Dia orang ni hilang di asrama. Dia orang hilang barang kerap. Jadi 4 orang ni pergi menghadap untuk bomoh tu. Siapa yang mencuri? Dia pun ambil A4, rendam. Rendam keluar gambar. Gambar siapa tahu? Salah seorang daripada 4. Semua kat tengok. Ini gambar kamu. Kamu lah. Bergaduh terus dengan 4. Ini nama dia sihir. Benda pelik. Macam mana gambar boleh keluar dekat situ? Macam-macam. Yang bukan sihir tapi pelik, itu nama dia silap mata. Yang tu tak masuk dalam 5 hak pelik. Silap mata tu tangan dia cekap. Keluar burung keluar. Itu bukannya apa, dalam baju dia ada burung. Pergi ambil belon, pergi cocok, tak pecah belon sebab belon tu ada gam. Itu bukannya sihir. Itu silap mata kita yang bodoh. Dia bubuh air hilang. Pergi ke mana air dia? Tuang-tuang air hilang. Tak lekat. Rupanya dalam ni ada botol. Dia masukkan satu perempuan dalam kotak. Dia gergaji. Tolak sana kaki. Tolak sini kepala. Duk babai kat kita. Sekali cantum balik. Loh, dah putih 2 hidup. Dalam kotak tu ada orang. 2 orang kotak dia. Kita yang tak cerdik. Itu bukannya sihir. Itu nama dia silap mata. Jadi benda hak pelik ni 5. Irhas, mukjizat, karamah, ma'unah. Dan satu lagi, sihir. Jadi yang hak Nabi naik ke langit tu nama apa? Mukjizat. Yang Allah bagi kepada dia. Jadi kalau kita faham mukjizat, satu benda yang mencari adat yang luar biasa. Apa yang kita nak heran dengan Isra' dan Mi'raj sampai menolak dia. Sebab nama pun mukjizat. Memang Allah punya kuasa. Dia boleh buat macam-macam dengan kekuasaan Allah yang tiada taranya. Jadi sekadar itu saja untuk pusingan yang pertama. Wallahualam. Okey, itu sesi yang pertama, iaitu sesi ni ceramah. Jadi kita kalau bolehlah kepada semua hadirin hadirat yang mana telah mempunyai soalan, kita teruskan sebab kita punya sesi pun ni tak lama, ada lagi setengah jam lagi. Ada
soalan ke? Soalan yang boleh ditanyakan kepada Ustaz? Soalan saya, face mask ni Liverpool punya ke? Oh, Liverpool Oh, Liverpool. Salah lah. Baik. Okey, ada ni soalan? Kalau ada soalan boleh, saya ingat angkat tangan sebab kita punya petugas akan bawa mikrofon. Adakah soalan? Ada? Kalau tak ada, Ustaz, kita sambung balik, Ustaz. Baik. Ya. Baik, kita sambung balik. Selalu orang lihat Isra' Mi'raj daripada pelbagai sudut. Saya nak bawa pada tuan-tuan Isra' dan Mi'raj daripada sudut yang tuan-tuan boleh fikir. Baik. Yang pertama, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu lihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi? Surah Luqman. Dalam surah Luqman tu Allah Ta'ala tanya. Dia tanya. Alam tu dia tanya. Dia tanya kita. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu lihat aku memudahkan urusan kamu di langit dan di bumi? Isra' dan Mi'raj ialah perjalanan langit. Satu. Dua, Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada waktu malam. Tuan-tuan kaji. Dua benda ni cukup lah. Pagi ni masa kita terhad nak cerita Isra' Mi'raj ni mau bulan baru habis. Pertama, tentang langit. Teknologi langit. Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Berjalan malam, dibawa berjalan malam. Dia terbang. Dia bukan guna perjalanan bumi. Apa dia nak bagi tahu pada kita? Perjalanan terbang, perjalanan udara lagi cepat daripada perjalanan darat. Berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, tuan-tuan. Nabi Muhammad cerita bahawa manusia ni kalau nak cepat, terbang. Manusia kalau nak cepat, guna teknologi langit. Masalah kita sekarang ni, siapa yang kaji Isra' Mi'raj? Kita duk kaji Isra' Mi'raj, Nabi nampak tu, Nabi nampak ni. Betul, hak tu betul tak? Itu pengajaran dia. Pengajaran paling besar tu, hak Nabi nampak ni, nampak ni, nampak ni dalam peristiwa tu. Tapi cuba kaji balik. Nabi pi tu dia guna apa? Buruk. Guna apa? Teknologi laju. Teknologi terbang. Bila terbang, perjalanan kamu menjadi cepat. Beratus tahun selepas itu, baru manusia boleh terbang. Tuan-tuan, ada orang yang ajak saya pergi Mekah, naik motor. Konvoi. Nak lantik saya sebagai duta. Duta naik motor pergi ke Mekah. Saya kata, apa naik apa? Naik motor Kapcai ES5. Saya sekali, ustaz sekali. Oh, sudah. Saya kata, tak apa naik, aku naik pergi terbang. Kita jumpa kat Jeddah. Tak naik saya motor. Kalau naik pun agak-agak sampai Penang, patah balik. Sikit pinggang. Allah Ta'ala bagi pada kita kapal terbang. Naik pergi terbang 8 jam sampai. Boleh tidur kita pergi terbang. Naik atas motor tak boleh tidur. Dua motor tidur. Jatuh gaung. Teknologi terbang. Naik ke angkasa, terbang. Terbang. Yang kedua, teknologi terbang tu apa? Kau boleh tengok yang hak di bawah ni lagi hebat. Sebab tu tuan-tuan duduk tingkat 10. Dengan tingkat bawah lain. Tuan-tuan pergi beli kondominium, penthouse lain. Rumah tingkat bawah lain. Penthouse juta. Baru ni saya pergi rumah sahabat saya. Tingkat atas sekali. Sebelah PWTC. Kondominium. Saya kata, rumah hang tang mana? Kata, tak apa, mai lah Ustaz Kona ni PWTC tu, Ustaz pergi belok sikit, jumpa lah. Oh, pergi.
PP tuan-tuan, tu dia rumah penthouse. Berapa juta rumah hang ni. Atas dia tu ada tingkat lagi. Rumah kondominium ada tingkat lagi. Boleh nampak view Kuala Lumpur. Sebab tu mahal. Sebab siapa mahal? Sebab view. Tingkat bawah tu, orang kampung kita, dia kata senang. Senang Ustaz, duduk tingkat bawah. Tak payah naik lift, naik tangga sampai dah. Senang duduk bawah Ustaz, angkat barang, tak payah apa, main humban pun sampai dah. Dia tak tahu, duduk tingkat bawah, orang buang lampin. Melekat obor-obor atas kepala dah. Dia tak tahu duduk tingkat bawah ni orang sidai kain di tingkat atas. Kena kain dia di bawah. Dia tak tahu tingkat bawah tu habuk macam mana. Sebab tu hak tingkat bawah murah, hak atas tu mahal. View dia. Bukannya apa pun. Sebab itu kuasai pandangan atas. Bila engkau kuasai pandangan atas, kau akan nampak view di bawah. Tuan-tuan ni duduk di bahagian perancang. Tuan-tuan duduk tak mana? Nak rancang bandar raya Ipoh ni, tuan-tuan rancang dari atas. Duk tengok peta pada atas ni, Jelapang ni. Ni masuk sini, ni Manjui ni. Kalau buat straight daripada Jelapang jalan raya ni, dia boleh tembus jalan Kuala Kangsar ni. Tak payah nak belok-belok Penin Manjui ni. Tuan-tuan nak tengok daripada mana nak merancang? Dari atas tu. Nak rancang benda apa pun daripada atas. Sebab tu tuan-tuan, kuasai bahagian atas. Bila kita duduk di atas, kita mempunyai pandangan yang luas. Yang ni hutan, yang ni sungai, yang ni pokok, yang ni kedai, yang ni jam, yang ni jalan. Berbeza dengan orang yang duduk hanya di bawah saja. Dia hanya nampak hak depan dia saja. Sebab tu Nabi nak mengajar kita, biasakan duduk di pandangan atas. Dia boleh turun tingkat bawah. Bila dia turun keadaan di bawah, menyelami hasrat orang di bawah, dia faham. Dia tengok rumah orang ni, Allah teruk sungguh dah. Dia tengok hak bahagian ni pula, yang ni lawa pula. Macam mana nak seimbangkan dua ni? Ni nama dia pandangan atas. Jangan kita duduk di atas, kita duduk tengok lagi atas. Nabi Muhammad bila dia naik ke atas tu apa Nabi nampak? Nabi tengok yang tu, Nabi tengok yang ni, Nabi tengok yang tu. Supaya kita ni makin hebat. Ini dia tuan-tuan pandangan atas. Yang ketiga, apa dia pandangan atas? Yang kita boleh ambil daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Kalau nak jadi maju, kena kuasai bahagian atas. Nak jadi negara maju, nak jadi orang maju, kena kuasai bahagian atas. Nama dia apa? Udara. Nama dia apa? Angkasa. Cuba tuan-tuan tengok, negara yang kuasai angkasa, mereka maju. Perancis, dia boleh buat Concorde. Terbang melepasi kelajuan bunyi. Lajunya Concorde. Daripada Paris pergi ke Los Angeles 2 jam. Dia kuasai teknologi udara. Dia maju. Cuba tengok kepada Britain. Dia kuasai industri penerbangan. Dia buat Hawk. Cuba tengok kepada Ukraine dan Soviet, Rusia, mereka menguasai teknologi angkasa. Buat kapal terbang yang paling besar dalam dunia tu, Rusia buat. Dia buat MiG. Tuan-tuan pergi Perancis, mereka ada Airbus, Boeing, duduk di Amerika. Bila menguasai teknologi angkasa tuan-tuan, dia hebat. Itu penerbangan. Belum masuk lagi telekomunikasi. Ni, alat perhubungan. Nak kuasai manusia, kena kuasai benda yang ada kat tangan tuan-tuan. Yang ni yang boleh capai dalam sekelip mata. Tuan-tuan tulis di sini, satu dunia boleh baca dalam tempoh berapa saat. Teknologi apa tu? Nabi dah cerita lama dah. Naik ke langit, turun dalam masa yang sama waktu malam. Hari ni kita duduk dia. Sekelip mata. Tapi sayang, siapa yang kontrol benda-benda ni? Nabi tunjuk pada kita orang yang menguasai langit. Dia boleh nampak macam-macam, dia boleh buat kemajuan macam-macam.
Tapi kemajuan-kemajuan itu datang pada orang lain. Kita memakai. Kalau mereka tipu pada kita, tipu. Kalau mereka bohong dalam berita tu, bohong. Kalau mereka buat satu benda yang tak betul, kita pun tak betul sekali. Ini benda ni. Subhanallah, Masya Allah, tuan-tuan. Jadi manusia akan mula mencari tentang teknologi Mi'raj, teknologi Isra'. Dan hari ini kita boleh lihat orang mencipta drone. Hari ini kita boleh lihat di Perancis mereka dah mencipta baju yang membolehkan terbang. Pakai baju dan kita boleh terbang. Tak lama lagi kereta parking tu tak ada. Semua terbang. Tak berebut parking lah. Tidak main DBI ni berebut parking. Kelang kabut jaga. Besok semua pakai. Pakai baju, terbang. Dengan Ustaz Abu Bakar pun terbang sekali. Perancis dah buat. Dia boleh terbang 30 km hingga 60 km sejam. Tuan-tuan boleh bayar. Kita pergi Maiden terbang. Turun depan Maiden, lagi naik balik. Oh, apa akan jadi? Dulu orang nak cipta kereta terbang. Sampai lah tak jadi. Orang terbang lah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jom kita ambil teknologi yang Nabi nak tunjuk kepada kita dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Iaitu penguasaan langit, penguasaan udara, dan penguasaan pergerakan udara. Maklumat daripada langit, maklumat daripada udara. Yang ni yang kita nak buat. Dan hari ni tuan-tuan cuba tengok. Yang paling kaya dalam dunia siapa dia? Orang yang menguasai teknologi. Teknologi langit. Nombor 1, kita letakkan orang yang menguasai Facebook. Mark Zuckerberg tu. Paling kaya. Semua orang ada Facebook. Opah di kampung pun ada Facebook. Begini. Dia kaya. Paling kaya. Teknologi dia apa? Teknologi angkasa. Berhubung dengan angkasa. Dia paling kaya. Kita duk pakai. Saya Facebook saya taklah banyak. Followers dia. Ada 1.9 juta. Saya duk tengok iklan macam-macam masuk. Iklan macam-macam masuk. Penin saya. Tengah-tengah duk ceramah tu, iklan baju dalam. Apa kejadah masuk baju dalam ke aku punya? Baju dalam, bra. Dia masuk dalam kita punya. Pasal apa? Pasal Facebook tengok berapa ramai orang. View berapa ramai. Dia masuk, dia masuk, dia masuk. Ada yang kata pula Ustaz, oh kaya lah Ustaz. View saja 1.9 juta. Followers, saya tak tahu. Saya bukannya apa. Saya buat kerja. Mereka bayar tak bayar tu, mereka punya pasal. Saya tak daftar apa pun. Cuba tuan-tuan tengok TikTok. Kalau tuan-tuan nak sampaikan maklumat, hari ni TikTok. Sekali saya post 1 juta orang. 2 juta tengok. TikTok. Itu Tara Ustaz Kazim. Tara Siti. No lepa. Apa lepa? No lepa. No lepa lah. Lagi banyak. Saya masak nasi goreng saja 7.7 juta orang tengok. 7 juta tengok nasi goreng. Nasi goreng bodoh. Tuan-tuan bayangkan kalau Islam kita sampaikan dakwah punya lajunya tuan-tuan. Kalau kita buat punya lajunya maklumat sampai. Ni teknologi langit. Saya duk ceramah dulu-dulu tuan-tuan. 4 orang, 5 orang, 10 orang. 10 tahun dulu, 15 tahun dulu saya duk ceramah kat DBI. Duk dalam dewan tu bilik gerakan, tak pun bilik tingkat 3. Bilik bendahari. Yang datang Hidayah, Syikin, muka tu. Siapa nama tu? Brother kita belakang, nama apa? Dia datang. Nu sahabat kita, orang Lubuk Merbau.
Dia 10 orang, 15 orang duk ceramah 15-16 tahun dulu. Tapi hari ni saya ceramah seorang-seorang. Duk kamera ceramah pumpang. Juta tengok. Beza. Itu dalam bab maklumat. Dalam bab jualan bisnes. Teknologi langit hari ni tuan-tuan. Yang kaya siapa? Yang kaya Jack Ma. Dia buat bisnes online. Dia kaya sekali di China. Akak-akak ni peminat Shopee, peminat Lazada, bilion bisnes dia. Semua online. Tak payah kedai, tak payah sewa kedai, tak payah apa, hantar transfer jalan JDT sampai. JNT sampai. JDT pula. Senang. Berapa bilion tuan-tuan. Akak-akak ni dulu bawa kuih semprit. Asal bulan Syaban bawa semprit. Rasalah aku nak tempah bulan raya. Ni Syaban Ramadan. Sekarang tak payah dah. Dapatkan semprit kat leha. Dijamin sembelit. Borang pakat beli semua. Dapatkan ini, dapatkan tudung ni, dapatkan ini. Viral. Sebab tu ada orang yang gila-gila buat viral. Supaya jadi banyak. Jadi tuan-tuan, Nabi dah buka jalan kepada kita untuk Isra' dan Mi'raj. Dan hari ini langit terbuka untuk kita. Tuan-tuan nak buat apa dengan langit? Silakan. Dan saya sebut pada tuan-tuan, rezeki di langit lagi besar daripada rezeki di bumi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut hak langit dulu, baru bumi dulu. Cuba kaji balik apa yang saya cakap. Orang yang kaya di dunia ni, semua dia kuasai langit. Dia jual sebiji kapal terbang, bilion, bersamaan dengan beratus ribu buah kereta. Gaji pilot tu saja berbelas ribu, nak dibanding dengan jadi driver Grab. Gaji pramugari tu 5-6 ribu, nak banding mahal ke murah dengan kerja kedai tom yam, duk bola kali ambil order. Nampak teknologi langit. Jadi tuan-tuan, jom kita kuasai langit. InsyaAllah kita boleh kuasai bumi. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Ada 4 soalan Ustaz. Ya. Yang 3 diterima daripada Facebook dan 1 daripada hadirin yang hadir pada hari ini. Soalan yang pertama Ustaz, apakah amalan yang sesuai dilakukan pada bulan Rejab? Ya, alhamdulillah. Banyak orang puasa. Kita dah lepas dah puasa putih. Kemarin lepas malam. Jadi hak mana dah terlepas puasa putih, tunggu puasa hitam lah. Ya, kita kadang-kadang tak rebut puasa putih pertengahan Syaban, pertengahan Rejab. Terlepas lah, tak apalah, terlepas pun tak apa. Kita ada lagi Isnin, kita ada lagi hari Khamis setiap minggu. Okey. Yang kedua tuan-tuan, Rejab Syaban ni bulan bersedekah. Bila masuk bulan Ramadan, Nabi Muhammad bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Bulan Rejab Nabi pemurah, bulan Syaban Nabi pemurah. Mai bulan Ramadan, Nabi pemurahnya lebih daripada angin yang bertiup, lajunya sampai bersedekah. Jadi bulan ni adalah bulan untuk bersedekah. Ada yang kata pula, ada yang nak puasa 3 bulan, Rejab, Syaban, Ramadan. Dia kata Nabi tak buat tak apa, tak puasa sudah. Kalau larat, puasalah direct 3 bulan. Tak larat, puasa selang-selang. Tapi jangan tolak terus puasa ni. Orang nak puasa 3 bulan, takkan kita nak halang? Selagi mana tak mudarat pada dia, silakan. Dia kata bid'ah Ustaz, pulang kat hang. Yang bid'ah ni kalau kamu anggap benda tu sunat, benda tu wajib, baru pula. Kalau benda tu harus, saya nak puasa Ustaz, terpulang. Ada pula yang amal bulan Rejab, dia tak makan makanan berdarah.
Bulan Rejab, Syaban, Ramadan dia tak makan benda yang berdarah. Macam mana Ustaz? Kok suka hang lah nak makan apa? Selagi halal. Dia kata saya tak makan benda berdarah. Pasal apa? Saja. Pulang dia nak makan sayur, makan salad, makan jagung rebus, makan tomato saja. Terpulang dekat dia. Dia nak larang apa? Yang kena larang kalau dia masak babi, masak kicap, yang tu kena larang. Macam-macam tuan-tuan amalan bulan Rejab ni pelik-pelik. Selagi mana tak bercanggah dengan syarak, silakan. Ada orang yang pergi buat umrah. Ustaz, saya bulan Rejab ni saya buat umrah boleh tak? Pergi. Yang tak boleh buat haji. Nak ke mana Pak Long? Ke Mekah buat haji. Ulang balik, buat haji. Kan Rejab. Ulang balik, buat haji. Yang tu salah. Ni bukan musim haji. Jadi jangan kita buat benda yang bercanggah dengan syarak. Tapi yang selalu kita buat, puasa. Yang selalu kita buat ialah sedekah. Pada bulan Rejab ni, mai bulan Syaban tambah lagi. Mai bulan Ramadan lagilah kita buat. Wallahualam. Okay, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua ni saya ingat ada berkait juga. Apakah hukum berpuasa di bulan Rejab dan Syaban? Adakah ianya termasuk perkara sunat ataupun bid'ah? Tadi Ustaz ada jelaskan tadi. Dan soalan yang ketiga pula, apakah terdapat kelebihan ataupun amalan tertentu khusus dalam bulan Rejab berdasarkan pendapat para ulama? Ya, sama lah jawapan dia. Sama bulan lah. Rejab ni bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita dah nak buat persiapan untuk menghadapi Ramadan. Hidup kita ni tuan-tuan yang saya muliakan. Tu yang kita duk sebut Muharram Safar. Ya. Kita duk ikut bulan Islam tu. Sebab dalam bulan Islam ni dia ada ibadat dalam dia. Mai bulan Zulhijjah, mai bulan Zulkaidah ada ibadat dia. Mai bulan Syawal ada ibadat dia. Mai bulan Ramadan ada ibadat dia. Mai bulan Syaban ada ibadat dia. Ada peristiwa dalam dia. Sebab tu kita kena muliakan bulan-bulan Islam ni. Mai bulan Februari mana ada apa? Ada Ustaz orang jual bunga. 14 Februari. Mai bulan Mac ada apa? Mai bulan April Fool. Mai bulan Mei, hari buruh. Mana ada pahala dalam bulan-bulan orang putih ni? Dia tak ada ibadat. 14 hari bulan Februari bukan ibadat mengingatkan kekasih kejadah apa. Bukannya isteri hang. Bulan Mac, apa benda istimewa dalam bulan Mac ni? Tetapi berbeza dengan bulan-bulan Islam. Bila datang Muharram, ada apa istimewa dalam bulan Muharram? Oh, ada 10 Muharram. 1 sampai 10. Apa ada yang pada 10 Muharram? Oh, banyaknya ibadah, banyaknya amalan, banyaknya peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram. Ada amalan pada dia? Ada Ustaz. Oh, hari Ashura ni nak puasa ke, nak bagi makan orang ke, apa benda ke? Ada. Mai pada pula bulan ni pula, bulan Rabiul Awal pula apa Ustaz? Oh, Rabiul Awal ni bulan yang penuh kemuliaan. Pasal apa? Bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai bulan Syaban pula, apa istimewa dia Ustaz? Allah nisfu Syaban kita duk teringat. Ulama-ulama kata duk tukarnya buku pada bulan nisfu Syaban, pertengahan Syaban. Cerita pula dalam bulan Ramadan ada apa Ustaz? Ustaz duk cerita bulan Ramadan ni adanya puasa wajib. Sebab tu kalau kita membesarkan tahun-tahun Islam, kalender Islam, dia ada ibadat pada setiap tu, kita akan ingat. Tetapi disebabkan kita membesarkan kalender Masihi, Disember kita ingat apa? November kita ingat apa? Maka kebanyakan kita ingat lagu. Di bulan Februari ingat Alicat. Lagi ingat Disember pula. Lagu daripada apa? Kumpulan apa nama tu? Kumpulan syair. Laut ngeri di bulan Disember. Dia ingat yang tu? Lagi November pula. Dia teringat pula pada Syarifah Haini.
Sehari bila tengok pula bulan September pula, dia ingat pula Brian Highland. It's gonna be a cold, lonely summer, but I feel the emptiness. Teringat lagu September pula. Dia tak ada ibadat apa. Tapi kalau kita ingat Rejab, orang tua-tua kita mula dah puasa sunat. Pasal teringat Syaban. Lepas tu teringat Ramadan. Hari ni dah standby dah. Dah standby puasa sunat, belajar. Nak membiasakan. Tambah orang perempuan. Bulan Rejab ni lah paling sibuk dengan Syaban. Sibuk apa? Sibuk qada puasa. Bila tak sempat duk menggelabah tangan. Loh, lagi 4 hari nampak. Yang setahun kemarin awak tak qada. Nak puasa Ramadan lagi 4 hari dia buat kelpiak tangan pula. Tak sempat lah. Ni pun besok tak ada puasa. Kawan ajak pergi makan. Yang pergi makan, buat apa? Puasa lah wajib dulu. Akhirnya bertangguh lagi tahun depan pula. Jadi bulan ni ingat balik hak mana tak qada lagi, ada lagi sebulan lebih ni. Pilah qada. Buat hak wajib dulu. Kadang kita duk tengok hak sunat, hak wajib kita terlepas. Hak qada tu kita tak buat lagi. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, ni ada soalan yang terakhir lah daripada hadirin di Dewan ni ya. Assalamualaikum Datuk. Mohon sedikit pencerahan. Adakah banyak persoalan yang timbul hari ini disebabkan kurangnya ilmu dalam konsep mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Khasnya sifat 20 wujud qidam baqa, awal awlu luwa akhir. Allah Ta'ala jua yang awal tiada permulaan, ia jua yang akhir tiada berkesudahan. Semoga pemahaman sifat 20 hari ini dapat meningkatkan akidah umat Islam dan cabaran masa depan. Baik. Kita duk belajar sifat 20 ni pada kecil, tak timbul masalah apa. Sekarang ni je mai pahaman siapa belajar sifat 20 kotok, lebih kotok daripada air limbah, air acak. Tu jadi keliru masyarakat. Saya duk belajar sifat 20. Wujud artinya ada. Mustahil tiada. Wajib ada. Dalilnya baharu alam ini. Itu yang kita belajar. Dia kata Allah mana ada 20 sifat. Allah ada banyak sifat. Orang sekarang duk ajar. Tuan-tuan belajar sifat 20 pada Allah. Allah ada 20 sifat ke? Allah ada banyak. Habis tu kau orang belajar 20 pasal. Saya kalau jumpa orang ni, saya kata bodoh punya ustaz. Hang tak belajar sifat 20, hang kutuk sifat 20. Pergi balik, buka balik sifat 20. Awal-awal sifat 20 tu dia kata apa? Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang wajib diingat oleh orang Islam ialah 20 sifat. Ulang balik. Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Adapun yang wajib kita ingat 20. Masa bila ulama-ulama kata Allah cuma ada 20 sifat? Dia sebut sifat kesempurnaan. Kamalat itu apa? Kesempurnaan. Sifat kesempurnaan pada Allah tak terhingga banyaknya. Tak terhafal kita. Tapi yang kita nak ingat 20. Pasal apa 20? Pasal yang ni diulang-ulang sebut dalam Quran. Itu datangnya sifat 20. Wujud qidam baqa. Yang ada disebutlah hadis. Dalam dikumpulkan jadi sifat 20. So, di mana yang salahnya? Kalau ingat pada orang Afrika tu, so what? Jadi kaya dia. Tang mana yang salahnya? So what? 20 sifat. Dia kata pening kepala budak-budak. Wujud artinya ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada, dalilnya baharu alam ini. Pening budak-budak. Yang pening kamu, kami tak pening. Allah tu wajib ada. Lawan kepada ada apa dia? Tak ada.
Bukan maknanya wajib ada, lawannya tiada. Lah, lawan pergi bergaduh pula. Lah, bodohnya. Tapi doktor, tapi bodoh. Lawan di sini, lawan rendah, lawannya tinggi. Adakah lawan pergi bergaduh dengan tinggi? Tak, tu bahasa. Putih lawannya gelap, gemuk lawannya kurus. Ada lawannya tak ada. Allah wajib ada, lawannya tiada. Wajib ada, mustahil Allah tak ada. Itu makna sifat 20. Mustahil Tuhan tak ada. Di mana yang salahnya? Wajib Tuhan ada. Jadi di mana yang salah? Dia datang, dia bawa kekeliruan dalam masyarakat. Ini yang sekarang jadi masalah. Orang tak belajar sifat 20, maka dia petikai Tuhan. Termasuklah dia petikai Isra' dan Mi'raj tadi. Adakah Tuhan, adakah Nabi Muhammad boleh naik ke langit? Dia tak tahu yang bawa Nabi naik ke langit itu Tuhan. Tuhan Maha Berkuasa. Yalah, Nabi Muhammad tak pakai topeng oksigen, Ustaz. Yang pakai tabung oksigen tu kamu. Sebab kamu tu manusia biasa. Yang ni ialah Rasulullah. Takkan nak sama dengan kamu. Senang, simple. Kita ni tetamu. Tetamu sama ke dengan tak tetamu? Tak sama. Saya ni tetamu, tuan-tuan. Parking kereta depan tu. Faham tak? Tu, parking kereta depan tu. Saya ada jaga 2-3 orang pengawal. Pak saya apa? Pak saya tetamu. Kalau bukan tamu, belakang luar. Luar. Itu bukan tetamu. Sama apa? Tak sama. Saya ni tetamu. Dapat kursi sofa jati. Tak tetamu. Bersilah. Nabi Muhammad tu tetamu Allah. Naik. Dengan penuh kemuliaan. Kita ni bukan tetamu, duduk diam-diam. Tang situ pun otak boleh fikir. Tapi golongan yang tak setuju ni, tuan-tuan, dia tak kaji sifat 20. Dia mula benda yang bukan-bukan dia buat. Sebab tu kalau kita belajar sifat 20, semua baik. Semua baik. Kamu sihat, alhamdulillah sihat. Boleh buat ibadat. Kamu sakit, alhamdulillah. Sakit pun alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah hapuskan dosa saya. Itu orang yang ada akidah. Kamu dapat suami, alhamdulillah, Allah bagilah seorang suami. Dengar cerita kamu bercerai, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Simple. Sebab tu orang yang faham akidah, dia tak meraung, dia tak meratap, dia tak meracau, dia tak cakap benda yang meraban. Dengar ceritanya anak kamu mati, ya ke? Tertelan biji cempedak. Berapa tahun umur dia? 2 tahun. Tapi kamu relax, tak ada menangis apa pun. Anak saya tu belum cukup umur, dah confirm syurga. Buat apa nak menangis pun? Dia dalam syurga, alhamdulillah. Orang. Tapi kalau tak akidah tak kuat, dengar cerita anak kamu mati, cekik biji cempedak. Mana dia dapat? Suami saya lah bodoh. Dibaginya budak tu. Kalau tak bagi pun hidup budak tu. Bodoh punya bapak. Itu orang yang tak ada akidah. 60 tahun dia masih duk ingat lagi. Anak dia mati cekik biji cempedak. Jadi tuan-tuan, sifat 20 ni, dia nak mengenal Tuhan. Bila kita kenal Tuhan, bila kita kenal diri kita, siapa Tuhan, siapa kita, maka kita jadi hamba Allah. Tapi kalau kita tak kenal Tuhan, kita mula petikai, kita tak jadi hamba Allah yang baik. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah kita mendapat banyak pengajaran daripada ceramah Datuk Ustaz Kazim pada hari ini. Dan di antaranya adalah kita perlu menguasai ilmu khususnya bagi umat Islam, terutamanya ilmu langit ni Ustaz Ya. Dan juga kita perlu mengambil pengajaran daripada setiap yang berlaku lah pada setiap bulan-bulan Islam dan juga daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi saya rasa yang tu saja program ceramah kita pada pagi ini. Saya bagi pihak penganjur iaitu NTV MBI
ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ustaz Kazim bin Ilyas, dan insya-Allah sekiranya ada kekurangan, kita akan bertemu di InsyaAllah. program yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh.